Okay, so kita boleh lihat di sini ya. Alright. Okay, ada lagi tak yang akan hadir ke kelas? Okay, setakat ni kita ada 4 orang. Okay. Bagus ha. Okay, sila ajak kawan untuk masuk ke kelas online pada malam ini. Alright, untuk bab yang kelima adalah topik genetik. Kalau boleh kita percepatkan perbincangan kita supaya kita boleh kejar sikit topik yang telah dibincangkan oleh guru-guru di sekolah kan. Sebab kelas kita ni hanya 2 minggu sekali, so mungkin kita akan agak ketinggalan daripada topik yang dibincangkan di sekolah. Dengan tidak membuang masa, kita akan teruskan untuk 5.1 pembahagian sel. Kita lihat di sini iaitu topik gen, asid deoksiribonukleik ataupun DNA dan kromosom. Nukleus sel haiwan atau tumbuh-tumbuhan mengandungi kromosom. Bentuk kromosom ni lebih kurang macam ni lah. Setiap kromosom mengandungi satu molekul panjang DNA. Atau asid deoksiribonukleik. Beribu-ribu gen tersusun sebagai segmen pada DNA di sepanjang kromosom. So dia duduk dalam kromosom tu lah, dalam bentuk macam ni lah. Kalau awak tengok kan. DNA ya. Alright. Sangat unik. DNA ni menentukan ciri-ciri ataupun sifat-sifat seseorang tu ya. Dia banyak maklumat yang ada dalam DNA. Sebenarnya dalam DNA ni dia simpan maklumat ya. Nukleus sel badan ataupun sel soma manusia mengandungi 23 pasang kromosom yang terdiri daripada autosom. Ada 23 semua kan? Betul tak? Nukleus sel badan atau sel soma manusia mengandungi 23 pasang kromosom yang terdiri daripada autosom. Yang pertama ya, autosom iaitu 20 pasang pertama yang tidak terlibat dalam penentuan seks ataupun jantina. Yang B ni pula iaitu kromosom seks, pasangan yang ke-23 yang menentukan jantina manusia. Maknanya bila bayi tu kan mula-mula dia menjadi zygote, betul tak? Menjadi zygote itu iaitu sel sperm dengan telur oleh perempuan kan. Dia bergabung dan dia menghasilkan zygote ya dalam bentuk bentuk awal manusia. So dia akan mengandungi inilah kromosom, dan kromosom ini menentukan jantina bayi tersebut. Alright, so rajah 5.2 menunjukkan susunan pasangan kromosom mengikut saiz. 5.2. Cuba tengok 5.2. Yang ini ya 5.2. Kariotip manusia. Cuba tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Macam-macam bentuk di sini kan. Ini semua boleh dilihat melalui apa ni? Mungkin dapat dilihat kemungkinan besar lah kita guna mikroskop yang berkuasa tinggi kan. Betul tak? Yang biasa mungkin tak dapat lah. Kariotip bagi perempuan. Right. So boleh lihat, dan ini adalah kariotip bagi lelaki. 48. Yang perempuan 44 plus XX. Lelaki pula ialah 44 plus XY. Sangat unik kan? Alright. Macam mana terbentuknya jantina lelaki ataupun perempuan. Tetapi yang peliknya manusia ni bila dilahirkan yang dia, saya tak tahu macam mana dia nak tukar pula jantina dia tu. Problem kan, sebab kita punya binaan badan kita memang telah ditentukan daripada peringkat awal lagi ya, daripada peringkat yang paling kita kata paling simple ni ya.
okay, paling halus ni, okay, telah pun menentukan sama ada seseorang yang akan dilahirkan, bayi yang akan dilahirkan itu lelaki ataupun perempuan mengikut genetik masing-masing. Okay, okay, di sini kromosom yang ke-23 ya. Kromosom yang ke-23 sebenarnya yang menentukan jantina manusia. Okey. Jadi kat sini saya baca balik di sini ya. Rajah 5.2 menunjukkan susunan pasangan kromosom mengikut saiz dan bentuk kromosom. Susunan pasangan kromosom ini terdapat dalam nukleus sel dan dikenali sebagai kariotip. Okey, sangat complicated ya. Okey, pasangan kromosom ke-23 dalam kariotip perempuan terdiri daripada dua kromosom seks X, double X. Dua kromosom seks X yang ke-23 tu kan. Okey, pasangan kromosom ke-23 dalam kariotip perempuan terdiri pada dua kromosom seks X. Maksudnya ada dua ya. X tu ada dua. Pasangan kromosom ke-23 dalam kariotip lelaki pula terdiri daripada satu kromosom X dan satu kromosom Y. Maknanya dia kalau ada X sahaja dia jadi perempuan. Kalau dia ada XY, kromosom tu ada XY, so dia akan membentuk jantina lelaki. Saya tak tahu lah macam mana kan yang sorry kalau saya sebut kat sini yang bahagian LGBT tu kan, dia nak tukar dia punya keadaan yang dari asal lagi daripada dalam perut mak dia lagi dah terbentuk benda macam ni kan, dia nak tukar bila dia keluar ke dunia dah jadi besar kan, dia nak tukar benda ni very impossible kan. Impossible tu for sure dia akan melalui kesakitan lah. Betul tak? Perubahan ya, even dia punya naluri dia pun dah berbeza sebenarnya, lelaki dan perempuan lain. Kan? Keadaan badan dia lain, keadaan macam-macam lah. Kalau kita tengok sifat-sifat lelaki dan sifat perempuan memang lain. So impossible lah untuk dia menukarkan kejadian. Kita kata kita boleh kaitkan dengan kejadian Allah. Betul tak? Kejadian Tuhan ya terhadap manusia ni memang dah fix dah. Kalau lelaki lah, kalau perempuan lah. Tapi ada juga ya, contoh macam yang kita kata dia dilahirkan mempunyai dua alat jantina pun ada. Ada ya. So dia tengok yang mana yang dominan lah, terserlah dominan ya. Tapi dia ada dua, ada juga ya. Itu kejadian Allah lah kita kata kan, kejadian semula jadi dia ya. Apabila dia dilahirkan memang keadaan macam itu. Okey, nombor 5. Setiap kromosom merupakan satu polimer asid deoksiribonukleik. Ini dia terdiri daripada protein ya. Setiap kromosom merupakan satu polimer asid deoksiribonukleik ataupun DNA, deoksiribonukleik, yang diselaputi protein dan mempunyai struktur DNA berbentuk helix. Helix tahu kan? Berputar-putar tu. Ni macam ni lah helix ni. Dia kompleks sikit bentuk dia ya. Helix ganda 2 seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.3. Wah, sangat-sangat menakjubkan. Manusia dia dah kaji dah benda macam ni, dah tahu dah, kita pun dah belajar kan. Tapi kita masih belum mensyukuri kejadian kita. Betul tak? Kalau kita mensyukuri kejadian kita, tak adalah berlaku benda-benda yang benda-benda yang nak cakap pasal LGBT tu memang tak ada. Sebab ini kita sudah menerima ketentuan kita sebagai manusia yang telah dijadikan oleh Tuhan, oleh Allah. Kita dah macam tu bila dilahirkan. Okey jangan sekali-kali nak cuba nak tukar-tukar. Memang sangat-sangat tak boleh. Okey, kejadian Allah, jangan sibuk-sibuk kita nak tukar Okey, setiap kromosom merupakan satu polimer asid deoksiribonukleik, DNA yang diselaputi protein yang mempunyai struktur helix.
ganda 2 seperti yang ditunjukkan ini dalam rajah 5.3 polimer acid deoksiribonukleik. Okey, maknanya ini dia buka lah. Sebenarnya dia berpintal-pintal macam ni kan. So bila dibuka bentuk dia macam ni. Bijaknya manusia juga yang mengkaji benda ni kan. Manusia bijak sebenarnya. Otak manusia ni dia boleh kaji ni. Dia boleh tengok ni satu-satu. Macam mana Allah Alam kan. Tapi dia boleh nampak kaitan antara satu satu unit dengan satu unit yang lain yang menjadi kandungan dalam ini kita panggil apa tadi, DNA. Okay, DNA. DNA ni setiap manusia lain hebat betul. Ni lah kalau kita bagi saya lah, kalau kita kaji tentang sains kan, kita akan merasa kehebatan pencipta yang menciptakan semua ini. Siapa ni boleh cipta ni? Manusia boleh cipta tak? Tak boleh. Kita sendiri terdiri daripada benda-benda ni. Hebatnya kejadian manusia. Okay. So kita kena bersyukur, kena sedar diri. Sedar dirilah. Betul tak? Kita ni datang daripada mana ni kejadian kita ni. Okey. Kita tengok tajuk seterusnya iaitu meiosis. Okey, apakah dia meiosis? Meiosis ialah proses pembahagian sel induk bagi menghasilkan 4 anak sel yang tidak seiras dan mempunyai hanya separuh daripada bilangan kromosom induknya. Okey. Dia mengandungi meiosis adalah satu proses pembahagian sel induk menghasilkan 4 anak dan tak sama, tidak seiras maksudnya tidak sama dan mempunyai hanya separuh daripada bilangan kromosom sel induknya. Okey, separuh Okey, meiosis berlaku di dalam sel tertentu di organ pembiakan untuk menghasilkan gamet. Gamet yang terhasil untuk pembiakan seks bagi haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Okey, so di sini berlaku berlaku di dalam sel tertentu di organ pembiakan. Kalau kita tengok organ pembiakan, okey, kalau saya tak silap ini berlaku dalam organ pembiakan wanita, betul tak? Okey, persenyawaan tadilah. Combination ataupun gabungan antara DNA tersebutlah kita akan tengok proses ini Okey, dia menghasilkan gamet dan gamet yang terhasil adalah untuk pembiakan seks bagi haiwan dan tumbuhan. Meiosis berlaku dalam organ sexual. Okey, saya sebut tadi berlaku dalam organ pembiakan wanita dan juga testis. Juga berlaku dalam pembiakan lelaki. Ada meiosis Dia menghasilkan DNA inilah. Alright, kromosom pada haiwan dan manusia serta dalam ovary dan anther pada tumbuhan. Okey, tumbuhan ada juga. Okey. Maknanya meiosis ni menghasilkan sel tertentu di organ pembiakan. Maknanya dalam ovary berlaku dan juga dalam testis juga berlaku. Okey, meiosis dibahagikan kepada 2 peringkat pembahagian sel yang berterusan dengan fasa yang berikut. Meiosis dibahagikan pada 2 peringkat pembahagian sel. Okey, yang berterusan dengan fasa yang berikut. Dia ada 2 fasa iaitu meiosis 1, meiosis 2. Okey, apa yang berlaku dalam meiosis 1? Okey, dalam meiosis 1 ada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Macam mana tu nak ingat tu? P, M, A, N dan telo.
Macam mana nak buat short form? Promenalo. Senang kan nak ingat kan? Dalam meiosis 1 ada profasa 1, metafasa 1, anafasa 1 dan telofasa 1. Awak gunalah short form yang awak boleh senang ingat. Okay? Alright, dalam meiosis 2 berlakulah profasa 2, nak cakap apa? Promenalo. Promenalo. Profasa, metafasa, anafasa dan tu anafasa dan lo tu telofasa. Okay, dia ada peringkat yang kedua lah semua ni. Okey, jadual 5.2 dan jadual 5.3 menunjukkan fasa-fasa dalam meiosis 1 dan 2 dalam sel haiwan dan manusia. Okey, dia ceritakan dengan sangat terperinci untuk memudahkan kamu faham di sini kan. Okey, pada awal profasa 1, kromosom menjadi padat. Okey, memendek, menebal dan jelas kelihatan menerusi mikroskop cahaya. Ini baru profasa 1, macam-macam berlaku kat sini kan. Setiap kromosom mengandungi peduaan replikasi dan membentuk sepasang kromatid kembar yang seiras dan bercantum pada sentrometer. Nampak ni dia bercantum kat sini kan. Okey. Kromosom homolog berpasangan dan pindah silang berlaku. Ini dipanggil kromosom homolog. Okay. Ini pindah silang. Okay. Alright. Sepasang sentriol terbentuk dan bergerak ke kutub bertentangan dan bersambung dengan gentian gelendung yang memanjang. Kita tengok macam ni lah. Inilah bentuk dia. Okey. Kromatid kembar terikat pada sentrometernya dan gentian gelendung. Okay. Kromatid kembar terikat pada sentrometernya dengan gentian gelendung. Pada akhir fasa 1, nukleus melenyap dan membran nukleus terurai. Okey. Aduh, ya macam mana ni manusia terbentuk sangat unik, betul tak? Dalam tubuh jadi ini belum lagi berlakunya cantuman antara sperma dan juga ovari. Ini berlaku dalam masing-masing ni, betul tak? Sebab dia disebut tadi dalam organ. Dalam organ pembiakan dalam organ pembiakan wanita dan juga lelaki. Kalau wanita di ovari dan yang lelaki pula di bahagian testis. Sangat penting ya. Lelaki kena jaga dan perempuan juga kena jagalah supaya tidak ada apa-apa perkara yang boleh menjejaskan penghasilan kromosom ini ya. Okey. Kadang-kadang bukan nak cakap apa kan, kadang benda-benda ni ada kaitan juga, mungkin seseorang tu ada sakit kan dan sebagainya, so akan menyebabkan mereka tidak lagi dapat menghasilkan kromosom tersebut. Kan awak tengok kan ada setengah kan. Okey, kita bagi contoh lah macam pasangan yang berkahwin. Okey, mereka tidak mendapat zuriat. Boleh jadi antara sebab-sebabnya berlaku di sinilah di bahagian pembiakan kita ambil contoh seperti di bahagian ovary, penghasilan kromosom ini tidak dapat dihasilkan dengan baik, mungkin disebabkan oleh sesuatu perkara ya, contoh mungkin ada penyakit dan sebagainya. Alright, dan juga begitu juga bahagian lelaki lah. So lelaki di bahagian bahagian disebut tadi testis kan. Di situ ada kilang sebenarnya kilang DNA di situ ya. Alright,
So, kita tengok metafasa yang pertama. Tadi profasa ya, ini metafasa. Kromosom homolog tersusun sebaris pada satah khatulistiwa di tengah-tengah sel. Setiap sentrometer pada kromosom homolog terlekat pada geledung dan menetapkannya di satah khatulistiwa. Dia berada di tengah-tengah ya. Pada akhir metafasa 1, sentrometer mula membahagi. Dia dibahagi ya, terbahagi 2, berpecah ya. Okey, kita tengok pada anafasa 1, gentian gelung mengecut dan memendek. Dia makin jadi kecil ya. Okey, kromosom homolog berpisah daripada pasangannya. Kromosom yang terdiri daripada kromatik kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan akibat pengecutan gentian gelendung yang ini disebut sebagai proses pengutuban. Dia pergi ke kutub. Okey. Dan yang pergi ke kutub itu adalah sel yang bertentangan. Kalau awak tengok kan. Di sini adalah sel yang berbeza ya. Okey, tertarik ke kutub yang bertentangan akibat pengecutan gentian gelendung. Dia punya daripada kromatik kembar ya. Okey, pada akhir anafasa 1, setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap. Setiap kutub sel mempunyai satu sel kromosom yang lengkap. Okey, dah lengkap. So apa yang berlaku dalam telofasa 1? Nukleus, membran nukleus dan nukleus akan terbentuk semula. Gentian gelendung hilang. Dan cytokinesis berlaku dan 2 sel anak yang tidak seiras terhasil di akhir telofasa 1. Okey. Macam mana dia terbentuk setiap satu tu kan? Okey, lagi. Apa yang berlaku pula di sini? Fasa meiosis 2. Okey, setiap kromosom tidak mengalami penduaan tetapi muncul dalam bentuk kromatik kembar yang seiras dan bercantum dengan sentrometer. Sepasang sentro terbentuk dan bergerak ke kutub bertentangan dan bersambung dengan gentian gelendung yang memanjang. Dia lebih kurang keadaan yang tadi juga kan. Kromatik kembar terikat pada sentrometer dengan gentian gelendung. Okey. Okey, awak boleh tengok warna dia. Okey, pada akhir profasa 2, nukleus melenyap. Okey. Pada akhir fasa profasa 2, nukleus melenyap dan membran nukleus terurai. Okey ya. Ini semua bahan-bahan yang kita makan sebenarnya. Okey, zat-zat yang kita makan tu sebenarnya memberi contribute tu maksud dia apa? Memberi sumbangan. Contribute tu maksud memberi sumbangan pada terbentuknya benda-benda ni. Dia sebenarnya hasil daripada makanan kita sebenarnya ya. Kalau kita makan benda-benda sihat, insya-Allah semua perkara-perkara ni akan jadi sihat, kromosom bagus semua kan. Kadang-kadang kena hati-hati juga, benda-benda ni mungkin akan kita kata tak sihat ataupun rosak benda-benda ni disebabkan oleh pemakanan kita. Okey, kromatik kembar dalam metafasa 2, kromatik kembar tersusun sebaris pada satah khatulistiwa di tengah-tengah sel. Ini tengah-tengah sel ya. Ni yang saya rasa awak nampak ni kan. Setiap sentrometer pada kromatik kembar terlekat pada gelendung dan menetapkannya di satah khatulistiwa. Okey, dia kata gelendung ya. Okey, pada akhir metafasa 2,
sentrometer mula membahagi. Tengok dia dah terbahagi dah. Okay, lagi simple dia jadi kan. Okay, lagi kecil. Okay, sentrometer membahagi kepada 2. Kromatik kembar berpisah menjadi 2 set kromosom anak. Gentian, gelendong, mengecut dan memendek. Okay, nampak macam sama je yang sebelum itu kan. Okay, kromosom anak tertarik ke kutub sel yang bertentangan akibat pengecutan gentian gelendong. Pengutuban. Pada akhir metafasa 2, setiap kutub sel mempunyai 1 sel kromosom yang lengkap. Okay. So bentuk dia, awak boleh tengok macam ni lah. Telofasa 2. Kromosom membuka lingkarannya melurus dan membentuk berbenang halus kromatin semula. Okay, nukleus, membran nukleus dan nukleus terbentuk semula. Gentian gelendong hilang. Okay, tak ada dah gentian gelendong. Ini lah gelendong ni, nampak ni kan. Okay, bijak Siapa buat semua ni? Jadi sendiri ke benda-benda ni kan? Ini kita kontrol ke apa kontrol kat sini kan? Okay. Gentian gelendong hilang, cytokinesis berlaku pada kedua-dua sel dan 4 sel anak terhasil di akhir telofasa 2. 4 sel anak yang tidak seiras yang disebut sebagai gamet terbentuk dan adalah haploid N, iaitu mempunyai hanya separuh daripada bilangan kromosom sel induk yang diploid. 2N, diploid terbahagi 2. Okay, so itu dia. Nampak dari segi penerangan tu nampak kedua-dua proses meiosis dan mitosis tu lebih kurang sama, tetapi mungkin di situ pembahagian sel boleh tak kalau kita tengok untuk telofasa 1, okay, cytokinesis berlaku dan 2 anak sel tidak seiras berlaku di akhir telofasa 1. 2 sel anak tidak seiras. Tapi untuk telofasa 2, 4 sel anak tidak seiras. Okay, iaitu gamet terbentuk dalam haploid. Okay, whatever. Alright, so saya harap awak faham lebih kurang lah kita faham sikit apa yang sedang berlaku dekat bahagian dalam kromosom tu kan. So dia melalui 2 proses iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Okay, dan awak kena tahu apa yang berlaku. Cuma saya tengok di situ beza at the end itu pada peringkat akhir telofasa 1 tu dia menghasilkan 2 sel anak yang tidak seiras. Untuk meiosis 2 dia menghasilkan 4 sel anak yang tidak seiras. Okay. Alright, cuba kita tengok di sini ya. Ini macam satu diagram yang mudah untuk awak ingat. Kita tengok balik. Rajah 5.7 menunjukkan persamaan dan perbezaan antara mitosis dan meiosis. Okay. Mitosis dan meiosis persamaannya ialah proses pembahagian sel memastikan kemandirian organisma hidup. Okay, kemandirian tu maksudnya penghasilan sel kromosom baru kan. Okay, bermula dengan sel induk diploid. Okay, bermula dengan sel induk diploid memindahkan bahan genetik daripada sel induk kepada sel anak. Maksudnya dia terbahagi lagi tau. Yang daripada asal tu terbahagi lagi lah. Okey. Melibatkan cytokinesis untuk menghasilkan sel anak. Okey, melibatkan cytokinesis untuk menghasilkan sel anak. DNA direplikasikan sekali sahaja. Itu persamaan. Okey. Perbezaan. Okey, apa perbezaan antara mitosis dan juga meiosis? Okey, cuba tengok bawah kategori fungsi.
Mitosis menghasilkan sel baru. Mitosis menghasilkan sel baru. On the other hand, selain daripada itu juga awak boleh tengok meiosis pula menghasilkan gamet. Itu perbezaan dia kan. Meiosis dengan meiosis. Mitosis. Okey, yang tadi kita bincang ialah cuba tengok tadi kan. Ini adalah meiosis. Ini meiosis saja ni ada dua fasa, meiosis 1 dan meiosis 2. So kat sini perbezaannya ialah meiosis dengan mitosis. Okey, kita nanti tengok mitosis pula. Okey, menunjukkan persamaan dan perbezaan antara mitosis dan meiosis. Okey, kita dah bincang perbezaannya ialah sel yang terlibat. Sel yang terlibat, meiosis adalah sel pembiakan. Okey, sel yang terlibat untuk meiosis ialah sel pembiakan. Walhal mitosis pula ialah sel soma. Okey, sel soma. Okey. Untuk bilangan sel anak, okey, untuk meiosis ada 4. Okey, untuk meiosis ada 4. Jadi ini adalah end product dia lah. Hasil yang last kali tu bilangan sel anak tu ada 4. Ingat tadi kan? Okey, untuk mitosis dia ada 2. Bilangan sel anak ada 2. Untuk meiosis dia ada 4. Okey, kandungan genetik sel anak. Okey, untuk meiosis tidak seiras dan berbeza daripada sel induk. Okey, kandungan genetik sel anak tidak seiras dan berbeza daripada sel induk. Sebab dia ambil separuh saja. Okey, dia ambil separuh. So kalau mungkin lah kot, kalau awak tengok muka anak yang dilahirkan tu kan, dia tak adalah sebiji sama. Mungkin ada lah tapi dia akan ada ciri-ciri sama ada mungkin lebih ayah, lebih mak, kurang ayah. Nampak macam muka ayah tapi ada iras-iras muka mak dia. Sebab apa? Itu ini dia adalah berbeza. Berbeza ya, dia tidak sepenuhnya lah, tidak seiras dan berbeza daripada sel induk. Not 100% lah. Okay. Untuk mitosis seiras dan sama dengan sel induk. Sama sebiji. Okay. Alright, okay, tengok ya kandungan genetik untuk sel anak kita dah bincang. Kita pergi kepada seterusnya iaitu kandungan bilangan kromosom dalam sel anak. Okey, bilangan kromosom dalam sel anak untuk meiosis separuh daripada bilangan sel induk ataupun disebut sebagai haploid. Separuh saya dah sebut tadi. Bilangan kromosom dalam sel anak adalah separuh daripada bilangan sel induk. Dia tak jadi semua sekali. Dia separuh saja. Okey. Untuk mitosis sama dengan sel induk yang disebut sebagai diploid. Okey, maknanya meiosis haploid separuh sahaja yang separuh daripada bilangan sel, bilangan kromosom dalam sel anak tu. Okey, separuh daripada bilangan sel induk. Separuh saja. Ini dipanggil haploid. Yang ni sama dengan sel induk dipanggil diploid. Okey, bilangan cytokinesis. Ini 2 kali. Okey, bilangan cytokinesis 2 kali dan sini mitosis adalah sekali. Okey, bilangan cytokinesis. Pindah silang. Okay, meiosis ada pindah silang. Okay, meiosis ada pindah silang tetapi mitosis tiada. Okay, tengok pula pada variasi. Variasi untuk meiosis ada variasi. Dan untuk mitosis tiada. Tiada variasi. Apa maksud variasi ni? Variation tu maksudnya ada sedikit perbezaan ya. Macam ni tak ada perbezaan. Okey. Kita tengok kepada di sini. Mitosis. Kan? Kan kita
Kita tengok banyak tadi tentang meiosis. Sekarang kita tengok pula kepada mitosis. Mitosis merupakan proses yang penting dalam penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Meiosis pula amat penting untuk kesinambungan spesies hidupan. Mitosis penting dalam penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Maknanya macam kita kata kalau dalam bahasa Inggeris kata-kata maintenance lah. Okay. Memperbaharui, membaiki penyelenggaraan. Meiosis pula adalah penting untuk kesinambungan spesies hidupan. Hal ini kerana tanpa meiosis, pembiakan seks tidak boleh berlaku dan lama kelamaan akan mengakibatkan kepupusan spesies tersebut. Jadi kita manusia ni dia terhasil zuriat ataupun anak kepada induk dia. Kalau tak ada proses-proses ini, maksudnya tak adalah manusia yang dilahirkan. Betul tak? Manusia tak dapat dilahirkan sekiranya tidak ada proses-proses ini. Maksudnya kita katalah kan, Tuhan mahukan berlakunya pertambahan generasi di masa akan datang. Mana yang dah ada akan balik ke mana lah, kita kata mati lah kan. Dah cukup masa mati, tetapi manusia perlu membiak. Kita guna perkataan itu. Perlu membiak, perlu dihasilkan keturunan. Okay? Keturunan manusia tu perlu dihasilkan. Ini adalah caranya. Kita belajar ni, mungkinlah kalau kita belajar perkara macam ni, ada setengah pelajar mungkin memandang benda ni ringan, betul tak? Memandang ringan, tetapi bagi saya tengok benda ini adalah sangat penting untuk kita memahami bagaimana manusia dapat meneruskan kesinambungan zuriat mereka. Awak kena faham ya. Contoh kan kalau orang mungkin dah berumah tangga, dah kahwin kan, tanpa zuriat mereka akan rasa sesuatu yang tidak kena ya pada kehidupan mereka. Mereka perlu mempunyai zuriat, mempunyai anak ya untuk meneruskan kesinambungan. Bukan sesuatu yang mungkinlah orang gelak ke apa benda-benda macam ni kan. Tetapi kalau awak belajar sains, awak akan memahami ya bagaimana Tuhan ataupun Allah telah menjadikan manusia dapat membiak. Kita faham apa dia secara detail, kita boleh faham. Okey, kepentingan mitosis. Okey, apa lagi saya tak ada, tak ni ya. Meiosis, saya baca balik. Meiosis pula amat penting untuk kesinambungan spesies hidupan. Hal ini kerana tanpa meiosis, pembiakan seks tidak boleh berlaku dan lama kelamaan akan menyebabkan kepupusan spesies tersebut. Okey, ini semua memerlukan manusia tu supaya sihat badan dia, supaya keadaan bahagian dalam elemen-elemen yang terlibat ini juga adalah sihat untuk menjalankan peranan masing-masing, untuk melalui proses masing-masing. Kepentingan mitosis dapat dirumuskan seperti yang berikut. Mitosis apakah dia? Fungsi mitosis tu apa dia? Untuk penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Mitosis berlaku sepanjang hayat di dalam sel organisma unisel dan multisel. Okey, untuk proses tumbesaran. Okey, mitosis ini maksudnya mungkin pertukaran sel. Okey, pertukaran sel. Maknanya sel yang dah ada perlu dihapuskan dan perlu untuk menghasilkan sel baru. Kan? Sebab tu benda ni banyak ya. Saya rasa ada kaitan dengan protein. Okey, protein sangat-sangat penting ya. Untuk protein, kita perlu mendapat protein yang cukup sebab protein adalah bahan untuk membina badan. Okey,
Inilah antara yang diperlukan proses mitosis itu, penyenggaraan dan kesinambungan hidupan. Dia ini ya tumbesaran manusia dan haiwan multisel bergantung kepada mitosis yang berlaku dalam sel soma untuk menambahkan bilangan sel soma di dalam badan. So seperti yang saya cakap tadi, sel perlu diganti. Sel lama perlu diganti. Okey, macam kulit kita lah. Kan ada sel-sel lama perlu dibersihkan. Betul tak? Kalau tidak sel yang lama tu apa akan jadi? Dia melekat-lekat, menjadi tak elok lah. So perlu dibersihkan, perlu sel-sel yang baru untuk dihasilkan semula. Tumbesaran tumbuhan multisel bergantung pada mitosis yang berlaku pada sel meristem. Meristem pada batang ataupun hujung pucuk dan juga hujung akar tumbuhan. Kat sini kan. Pada batang pokok dan juga pada hujung pucuk. Sebab dia menghasilkan pucuk yang baru, daun yang baru. Dan juga hujung akar. Tu sentiasa dia renew benda tu kan. Okay, menghasilkan sesuatu yang akar baru. Akar yang apa orang kata lebih sihat untuk menjalankan tugas dia. C untuk menghasilkan sel baharu bagi menggantikan sel yang rosak dan mati. Itu yang dimaksudkan. Sebagai contoh, sel-sel kulit yang rosak akibat luka digantikan dengan sel kulit yang baharu semasa proses penyembuhan. Okay, maknanya penggantian sel baru lah mitosis ni. Untuk pembiakan seks. Pembiakan seks merupakan pembentukan organisme baharu daripada satu organisme induk melalui mitosis iaitu tanpa melibatkan gamet. Kalau tengok pembiakan seks dia adalah pembelahan sel. Dia tidak memerlukan dua sel yang berbeza. Okey. So dia adalah pembahagian sel untuk pembiakan seks. Contoh pembiakan seks ialah belahan D2 bagi ameba. Ini adalah haiwan mikroorganisma ya. Seperti pertunasan bagi hidra. Kita dah belajar ni kan baru ni. Dan pembiakan vegetatif bagi pokok setawa, ubi kentang, lobak merah, halia dan bawang. Maknanya dia boleh menghasilkan sel baru melalui melalui dia punya induk dia daripada kalau kita kata bawang tu tak? Kalau bawang, bawang, halia semua dalam tanah ni. Setawa je pokok ni daripada daun. Daun setawa kan dekat ujung-ujung tu tumbuh pokok dan ada akar yang kecil-kecil. Okey, ubi kentang boleh tumbuh, lama-lama biarkan dia akan tumbuh pokok baru di atas ubi kentang tu sendiri. Begitu juga lobak merah. Melalui mitosis sel induk akan menghasilkan anak yang mempunyai ciri yang sama dan menjalankan fungsi seperti sel induk. Okey, kita tengok apakah kepentingan meiosis. Meiosis tadi penghasilan gamet tadi kan. Okey, kepentingan meiosis A, menghasilkan gamet. Meiosis merupakan satu-satunya proses penghasilan gamet dalam badan organisme yang membiak melalui pembiakan seks. Okey, maknanya dua pihak yang berbeza dia berbeza dari segi tadi yang kita belajar tadi kromosom tadi yang dihasilkan tadi kan. Alright, dan DNA apa semua yang ada kat dalam tu lah. Gamet yang dihasilkan melalui meiosis mempunyai bilangan kromosom separuh daripada bilangan kromosom sel induk. Kerana awak kena ingat separuh sahaja bilangan kromosom sel induk. Okey, sebab dia dah terbelah dua tadi kan. Okey. Alright, so oleh itu zygote yang dihasilkan daripada persenyawaan antara sperma gamet jantan dengan ovum gamet betina akan mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan ibu bapanya. Mana separuh-separuh kan? Tengok lebih yang mana. Betul tak? Okey, untuk menghasilkan variasi dalam kalangan organisma. Itu lagi satu fungsi ataupun kepentingan
meiosis. Tadi untuk menghasilkan gamet. Okey, merupakan satu proses menghasilkan gamet ya. Alright, daripada membiak melalui pembiakan seks untuk meiosis. Mitosis adalah pembaharuan sel. Okay, dia menyelenggarakan, okay, menghasilkan sel baru. Gamet ni, okay, saya baca balik yang sini ya. Menghasilkan gamet, mempunyai separuh daripada bilangan kromosom sel induk dan juga menghasilkan zygote yang dihasilkan daripada persenyawaan antara sperma dan juga ovum akan mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan ibu bapanya. Itu memang ketentuan Allah, cara manusia menghasilkan dia punya generasi-generasi baru. Untuk menghasilkan variasi dalam kalangan organisma. Okey, jadi awak tengok meiosis juga boleh menghasilkan variasi. Ada sama, ada muka sama, awak tengok adik-beradik awak muka lain-lain, betul tak? Ada yang muka sama dengan ibu bapa, ada muka tak sama pun. Kadang-kadang ada muka sama dengan siapa? Mungkin bapa saudara ataupun sama dengan atuk. Tak sama dengan ibu bapa, tak sama pula muka atuk dia. Dia ada variasi kat dalam tu ya, kandungan kromosom tadi ada perbezaan, sedikit perbezaan ya. Okay, plus minus. Variasi ataupun perbezaan sifat-sifat organisma antara individu dalam satu spesies boleh berlaku disebabkan proses pindah silang, iaitu pertukaran maklumat genetik antara kromatid semasa meiosis. Maksudnya dia bergabung, dia ada gabungan, ada sikit kromosom, dia punya DNA tu ada sifat-sifat macam ibu dia. Ada yang sikit-sikit sifat, dia ada variasi dia. Ada sebelah ayah dia, ada sebelah ibu. Okay, so awak boleh lihat ada variasi keperbezaan. Cakap macam tu lah. Keperbezaan lah. Ada sikit sana, ada sikit sini, dia campur macam nak buat apa? You nak okay lah, senang kan? Nak buat kopi ke teh ke kan? Campur sikit kopi, campur air, mungkin ambil gula kan? Lagi apa? Susu, nak susu cair ke, nak susu yang pekat ke, variasi sikit-sikit. Berapa sukatan dia, satu sudu, setengah sudu, boleh jadi benda tu berlaku semasa meiosis tersebut ya kan. Okay, contohnya variasi menerangkan perbezaan pada ciri-ciri fizikal antara adik-beradik walaupun mereka mempunyai ibu bapa yang sama. Kan nampak perbezaan, ada muka mak, ada muka ayah, ada mata mak, ada mungkin lain-lain lah. Sifat-sifat tu ada sikit-sikit kat sana sini kan. Itu sebab ya, sebab ni awak faham sebab penghasilan kromosom itu separuh-separuh. Okey, soalan 5.1. Berapakah bilangan kromosom dalam nukleus sel manusia? Apa nak jawab? Siapa tahu? Okey, boleh jawab guna mikrofon. Siapa nak jawab? Ataupun awak suka type. Okey, kalau awak suka type, awak boleh type jawapan kamu. Berapa bilangan dipanggil sini bilangan kromosom dalam nukleus sel manusia? Ada berapa? 46. Ya? 46. Ada 46 jawab dia. Oh, banyaknya. Banyaknya. Siapa jawab tu? Okey. Cek balik. Okey. Dia kata okey, betul lah tu. 46 kromosom ataupun juga disebut sebagai 23 pasangan kromosom. Kan? Saya ingat saya ingat bilangan yang 23 tadi. Sebenarnya 23 pasangan ataupun 46 kromosom. Betul, jawapan awak betul sebenarnya. Okey, tapi kalau kita cerita dari segi pasangan ialah 23 pasangan kromosom atau 46 kromosom. Okey ya. Apakah autosom? Banyak som-som ni kat belakang ni.
autosom. Apa yang awak faham tentang autosom? Nah, siapa nak jawab? Tak apa, salah is okay, kita belajar. Saya tak ada masalah. Kalau pelajar salah, saya okey je. Alright? Sebab kita belajar kan. Okay. Okay. Siapa nak jawab? Nombor 2, autosom ialah boleh refer balik kepada nota. Oh, saya lupa saya lupa nak upload kita punya bahan ini. Nanti saya akan buat lepas ini ya. Lepas ini saya akan upload dalam grup Okay, boleh awak baca nota ni semua. Okay, apakah autosom? Tak tahu ya autosom tu apa. Okay, autosom ialah kromosom yang tidak terlibat dalam penentuan seks. Okay, autosom ialah kromosom yang tidak terlibat dalam penentuan seks. So, ada berapa yang masuk dalam kategori autosom ni? Kromosom yang tidak terlibat tu ada berapa? Berapa pasangan? Ada berapa pasangan? Ingat tak? 22 kan? Yang ke-23 tu baru ada. Betul tak? Ingat tak? Tak ingat? Okay, saya cek balik nota yang kita dah ni. Dia kata 22 tak termasuk. Okey, cuba tengok sini nanti kejap ini autosom. 22 pasangan yang pertama tidak terlibat dalam penemuan seks. Tetapi yang pasangan yang ke-23, maksudnya ada pasangan yang ke-23 yang dua tu yang terlibat. Yang 44 lagi tu tak terlibat. Betul tak? 22 pasangan yang pertama tidak terlibat dalam penemuan seks. Itu yang disebut sebagai autosom. Okey, pasangan yang akhir tu, yang ke-23 tu, pasangan tu maksudnya ada dua Yang pasangan yang last kali tu yang dinamakan kromosom seks ataupun yang menentukan jantina manusia. Okey, manusia ada 23 pasang kromosom. 22 tak terlibat tetapi pasangan yang akhir sekali tu mempunyai kromosom seks yang menentukan jantina manusia. Boleh faham? Itu autosom Autosom adalah kromosom yang tidak terlibat dalam penemuan seks. Okey, kita pergi pada soalan yang ketiga. Pasangan kromosom manakah dalam nukleus sel manusia yang menentukan jantina manusia? Baru kejap saya sebut tadi. Apa dia? Pasangan kromosom yang keberapa? Pasangan kromosom yang keberapa yang terlibat? Yang ke-23. Okey, jawapan dia ialah pasangan kromosom yang ke-23. Pasangan yang terakhir tu, yang ke-23 tu yang terlibat dengan sel pembiakan dengan proses menentukan jantina. Okey, namakan 3 komponen dalam nukleotida. Namakan 3 komponen dalam nukleotida. Wah, ini tadi tak sebut rasanya. Ini tak ada dalam nota tadi kan. Okey, tak apa saya bagi Yang pertama, molekul fosfat. Okey, untuk nombor 4 namakan 3 komponen dalam nukleotida. Kan tadi asid diribonukleik kan? DNA tu kan? Ditanya 3 komponen dalam nuklida tu. Okey, 1 molekul fosfat. Nombor 2 gula deoksiribosa dan base bernitrogen. Tadi tak sebut dalam nota kita tak ada tadi Cek balik Nombor 4 jawapannya ialah 1 molekul fosfat. Mana nak catat boleh catat.
Okey. Yang kedua, gula deoksiribosa. Gula deoksiribosa. Okey, yang ketiga, komponen yang ketiga ialah base bernitrogen. Oh, dahsyat jangan main manusia bukan main-main dijadikan bukan untuk dicipta bukan untuk tak ada sebab. Okey, ada sebab manusia dicipta dengan benda-benda macam ni, something yang sangat kompleks untuk menghasilkan manusia ni. So mestilah manusia ni mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan, bukan saja-saja hidup sajalah. Okey. Alright, nombor 5. Rajah 1 menunjukkan struktur DNA. Rajah 1 menunjukkan struktur DNA. Namakan struktur yang membina DNA seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. Ini adalah nombor 5. Ini apa kita panggil ni? Ingat tak tadi? Helix apa? Dia tanya saya ni. Namakan struktur yang membina DNA seperti yang ditunjukkan dalam rajah 1. Helix ganda 2. Ini disebut sebagai struktur DNA helix ganda 2. Itu jawapannya untuk nombor 5. Struktur DNA helix ganda 2. Jawapan untuk nombor 5. Faham? Okey, saya harap pelajar-pelajar faham ya. Okey, seterusnya kita tengok pula nombor 6. Nombor 6. Padankan fasa-fasa dalam mitosis berikut dengan penerangannya yang tepat. Apakah yang dimaksudkan dengan profasa, metafasa, anafasa dan telofasa? Apa yang berlaku? Kena ingat balik ni. Apa yang berlaku ni pada keadaan profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okey, cuba tengok ya, kita ghostan balik tengok kita punya okey, mungkin di sini kot. Di sinilah. Ini apa yang berlaku kan. Okay, so awak kena ambil jawapan daripada sini. Okay, kita tengok ya. Daripada soalan nombor 6, saya pergi balik pada soalan yang ke-6. Padankan fasa-fasa dalam mitosis seperti dengan mitosis berikut dengan penerangan yang tepat. Okay, saya ghostan balik tengok tadi ya. Nota. Yang dia bagi penerangan secara detail dia adalah proses meiosis 1 dan meiosis 2. Mitosis dia tak bagi. Dia tak bagi penerangan secara okey, yang kat sini ada penerangan dia secara detail tentang mitosis di sini ya. Okey. Right, kita pergi balik pada soalan yang ke-6. Padankan fasa-fasa mitosis seperti dalam penerangan yang tepat. Penerangannya yang tepat. Maknanya dia nak penerangan yang betul lah. A ialah apa yang berlaku A? Okay, A, saya bagi jawapan ya. Kromosom memendek dan menebal. Okay, daripada sini awak matchkan dia. Okay, saya tak guna pen yang warna merah tu kan. Okay, profasa adalah keadaan di mana kromosom memendek dan menebal. Okay, kita pergi kepada B, metafasa. Apa yang berlaku?
Apa yang berlaku untuk B? Okey, jawapannya ialah kromosom tersusun di satah khatulistiwa. Untuk B, metafasa, okey, jawapannya ialah kromosom tersusun di satah khatulistiwa. 6C. Okey, 6C. Apa yang berlaku? Anafasa. Okey, untuk anafasa, sentrometer terbahagi 2. Untuk anafasa, sentrometer terbahagi 2. Okey. Dan telofasa, apa yang berlaku pada telofasa? Iaitu kromatid sampai ke kutub bertentangan. Okey, atas ni. Telofasa, kromatid sampai ke kutub yang bertentangan. Dia dah mengasingkan diri di situ. Bila dia dah terbelah, lepas tu dia mengasingkan diri pula. Okey. Berikan 2 kepentingan meiosis. Apakah dia kepentingan meiosis? Okey, awak boleh dapat jawapan di sini. Kepentingan meiosis yang pertama, untuk menghasilkan gamet. Okey, kepentingan meiosis yang pertama ialah untuk menghasilkan gamet. Okey, kepentingan yang kedua untuk menghasilkan variasi dalam kalangan organisma. Untuk menghasilkan variasi dalam kalangan organisma. Sebab tu kan saya mungkinlah kot tengok tengok kan kalau contoh lah kan. Banyak contoh yang awak boleh tengok kat luar sana kan. Macam Chinese, kahwin dengan Mak Saleh macam mana muka anak dia. Nampak variasi dia. Jangan black, kalau black kahwin dengan Mak Saleh. Macam mana? Mak Saleh rambut kenting. Contoh, betul tak? Ada tak Mak Saleh rambut kenting? Jarang jumpa kan. Tapi black tu jadi handsome pula. Macam Mak Saleh ada juga. Betul tak? Sebab variasi tadi. Contoh, okey. Itu saya harap awak boleh faham ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada topik yang kedua. Pewarisan. Pewarisan dalam manusia. Pewarisan dalam manusia merupakan pemindahan. Okey, kita besarkan sikit. Okey, merupakan pemindahan ciri daripada satu generasi kepada generasi yang lain, seperti daripada ibu bapa kepada anak ataupun daripada nenek kepada cucu. Ada juga. Kan? Tak serupa ibu bapa tapi dia serupa dengan datuk nenek dia yang dulu. Okey. Ciri pula ialah faktor yang diwariskan, ciri-ciri. Ciri-ciri tu maksudnya karakteristik lah, dalam bahasa Inggeris dia sebut sebagai karakteristik ataupun ciri-ciri. Okay. Pula ialah faktor yang diwariskan. Contohnya warna mata, jenis cuping telinga dan kumpulan darah. Setiap ciri mempunyai variasi ataupun trait adalah sifat. Variasi trait seperti yang ditunjukkan dalam jadual 5.4. Ciri, warna mata, trait perang, biru, hitam, coklat. Sekatilah nak bubuh kat situ kan. Okay, ciri yang kedua, karakteristik yang kedua. Cuping telinga. Ada cuping telinga melekap. Ada cuping telinga bebas. Dah macam-macam lah. Okey, kumpulan darah. Darah A, kumpulan darah A, kumpulan darah B, kumpulan darah AB ataupun O. Jenis rambut. Okey, rambut lurus ataupun rambut kerinting. Jenis rambut dua tu lah kan. Atau rambut yang berombak-ombak. Tak lurus sangat, tak kerinting sangat. Ada juga berombak-ombak. Okey. Okey, seterusnya kita lihat kepada ini. Gen ialah bahagian ataupun segmen pada DNA yang mengawal atau menentukan ciri-ciri individu. Gen ialah bahagian atau segmen pada DNA yang mengawal atau menentukan ciri-ciri individu. Allele ialah gen
yang berada dalam locus gen atau kedudukan gen yang tetap pada kromosom. Pening kepala kan? Orang kena ingat ni semua ni. Kan? Alel yang mengawal sesuatu ciri boleh berbentuk alel dominan ataupun alel resesif. Dominan maksudnya lebih banyak sifat tu. Okey, alel resesif maksudnya lebih minor. Minor tu lebih sedikit jumlah dia lah. Okey, Rajah 5.10 menunjukkan gen, kromosom homolog, alel dominan dan alel resesif. Okey. Okey, cuba tengok di sini ya. Apa ni? Banyak ni. Okey, gen. Mana gen? Ini alel resesif dan ini alel dominan. Huruf-huruf yang mewakili gen pada kromosom. Okey, yang berbentuk kosong tu adalah alel adalah bentuk alternatif bagi gen yang sama dan terletak pada locus yang sama. Sebab tu kan pernah tak ini ada satu bidang dia panggil genetic engineering. Ini ada satu bidang tau. Dia panggil genetic engineering untuk mengkaji benda ni je. Okay. Mengkaji benda-benda ni. Genetic engineering ni. Okay. Kita tak tahu macam mana dia orang boleh dapatkan benda-benda ni. Alright. Tapi mereka buat kajian. Dan awak tahu kan sebab tu kan dulu kan dia nak buat klon. Dia buat klon biri-biri. Lama dah. Saya rasa dalam lebih pada 10 tahun, 20 tahun yang lepas. Dia nak buat klon biri-biri. Cipta biri-biri tidak melalui kita kata proses pencantuman mungkin di luar. Dia boleh hasilkan apa tu gamet tu. Tapi walaupun diwar-warkan pasal klon binatang, klon lagi haru, betul tak? Boleh hasilkan klon muka macam awak. Ataupun mungkin dia kata nak klon orang yang bijak-bijak. Nak klon macam Einstein contoh kan. Dia carilah genetik DNA Einstein tu. Mungkin cari anak dia ke apa kan. So ini banyaklah dan menjadi kontroversi juga. Pada satu ketika menjadi satu kontroversi kita pasal klon binatang, klon manusia yang lagi ditakuti ya. Tapi ini actually semua ini adalah bidang sains yang dikaji oleh mereka lah. Okay, allele recessive dan allele dominant. Okay, awak tengok atas ni apa ni huruf dia agak berbeza, betul tak? Ini K huruf besar, ni K huruf kecil, ni L huruf besar, sini L huruf kecil. M sama, N sama. Nampak tu? O, bahagian resesif besar. Bahagian dominan kecil. Jadi awak tengok, okey. Saya pun tak berapa arif jugalah bidang ni kan. Sebenarnya bukan bidang kita kan. Cuma boleh terangkan pada awak ya. Okey, centrometer. Awak nampak ni tengah ni kan? Ni yang bahagian tengah ni. Okey, centrometer adalah kat sini disebut allele adalah bentuk alternatif bagi gen yang sama. Ni bahagian ini. Yang terletak pada locus yang sama. Okey, centrometer bahagian tengah. Kan, okey awak tengok sepasang allele dominan yang seiras bagi gen yang sama untuk mengawal trait yang sama. Genotip bagi individu ialah homozygote dominan. Ini bukan kerja kita ni. Ini semua kerja Allah sebenarnya kan. Nak jadi manusia ni yang macam mana, wallahu a'lam. Semua daripada sini. Mungkin suhu memainkan peranan juga. Suhu suhu memainkan peranan ya. Okey, sepasang allele resesif yang seiras bagi gen yang sama, genotip. Okey, alright. Tu bagi penerangan lah tentang sepasang kromosom homolog.
Okey, seterusnya. Okey, pening kepala juga nak faham, tapi ni kena belajar lah ni. Kena masuk genetic engineering, kena faham boleh belajar pasal benda ni kan. Forensik lain. Forensik lain. Itu semua potong-potong, belah-belah manusia, tengok apa benda jadi kat dalam tu kan. Itu forensik. Forensik boleh digunakan dalam bidang penyiasatan polis. Boleh forensik. Lain lah. Ini adalah, apa benda dia panggil tadi? Bidang genetik Okay. Alright, so kita pergi kepada yang seterusnya. Berapa orang tinggal? Allah, 3 orang. Tak apa, bersemangat 3 orang ya. Saya sangat mengalu-alukan pelajar-pelajar yang masih lagi bersama-sama dengan kita mempelajari ya topik-topik yang kita bincangkan malam ini. Mungkin kalau dah belajar itu sebagai ulang kaji. Sangat bagus ya. Ini adalah percuma kan, kalau saya tak silap tuition yang percuma ni kalau dekat luar pelajar-pelajar yang kat luar sana kena bayar. Yang percuma ni tak ramai pula masuk. Pelik kan? Itu yang saya pelik tu. Okey. Allele dominant menunjukkan trait dominan yang dikawal olehnya apabila berpasangan dengan allele dominan yang resesif. Okey. Dengan allele dominan atau allele dominan resesif. Okey, apa ni? Allele dominan menunjukkan trait dominan yang dikawal olehnya apabila berpasangan dengan allele dominan ataupun allele resesif. Allele dominan diwakili oleh huruf abjad besar seperti A, B, C. Dominan huruf besar, allele dominan menutup kesan allele resesif. Maksudnya kalau lebih dominan dia lebih terserlah lagi sifat-sifat tu. Okey, sifat-sifat yang lebih terserlah ya. Mungkin bijak kan. Mungkin ada satu kurang bijak misalnya kan. Kalau boleh dapat yang dominan tu lah, yang lebih baik lah. Okey, allele resesif pula menunjukkan trait resesif yang dikawal olehnya apabila berpasangan dengan satu lagi allele resesif. Allele resesif diwakili oleh huruf abjad kecil seperti A, B hingga Z. Sebab tu kan, kalau awak mungkin awak boleh ingat balik kan, kenapa dalam Islam sebenarnya Allah dah tahu dah benda-benda ni sebab bagi saya selalu cakap Allah adalah Tuhan kita, Allah adalah engineer manusia. Engineer yang membentuk, menghasilkan, yang mencipta manusia. Allah is the pencipta manusia dan dianggap sebagai engineer manusia ya. So dia tahu berapa banyak sukatan sini sana nak jadikan satu orang tu dia ada sukatan-sukatan dia ni. Boleh faham Okey, ada sukatan-sukatan ni. So Allah lebih tahu, Allah yang mencipta kita kan. Dia yang menghasilkan. Alright, so jadi kita kena banyak berterima kasih. Especially terutama sekali kepada kita yang mempunyai cukup sifat. Sifat kita sangat bagus. Rupa yang cantik, mata yang terang, deria bau kita bagus, otak bijak. Oh, dahsyat semua ni adalah terbentuk daripada sinilah peringkat awal ni. Dominan tu yang mana? Sebab tu dalam Islam, mereka tidak, dalam agama Islam tidak menggalakkan kita sebagai manusia berkahwin dengan kita punya saudara yang terdekat. You faham tak? Kita tak boleh kahwin dengan saudara yang terdekat, contoh sepupu. Yang dekat tu. Sepupu, adik-beradik memang tak boleh. Betul tak? Memang sangat dilarang. Itu memang tak boleh. Haram. Okey, tapi yang sepupu tu. Sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Yang mempunyai hubungan pertalian persaudaraan yang dekat dengan kita dalam Islam, kalau boleh cuba cari yang jauh. Ataupun yang bukan saudara mara. Kalau kita kahwin dengan saudara mara yang rapat, kebarangkalian
Okay, anak yang dilahirkan itu tidak apa dia? Tidak mempunyai sifat-sifat yang dominan. Okay, yang dominan lah. So dia jadi dia jadi bagaimana saya nak cakap? Dia jadi lemah. Yang lemah ni itulah allele resesif lah. Allele resesif kan, dia mempunyai sifat yang lemah. Dan dia mungkin kebarangkalian untuk dia senang dapat penyakit, mungkin kecacatan, dan banyak lagi lah kelemahan-kelemahan yang mungkin akan wujud sekiranya kromosom yang sangat dekat berkahwin, saudara mara yang dekat berkahwin, contoh macam kahwin dengan sepupu ke apa kan, sebenarnya tidak digalakkan dalam Islam kerana ni genetik inilah. Okay, sebab tu awak tengok mungkin berlaku di kalangan kita ya, kahwin sepupu, kahwin yang dekat-dekat ni, kahwin saudara mara yang dekat tu, okey, anak mereka mempunyai sifat-sifat yang lemah. Mungkin lembam, itu salah satulah. Boleh jadi ya, lembam dan ada penyakit-penyakit sebab kalau mereka kedua-duanya mempunyai resesif, allele resesif, dua-dua tu lemah, so bila bergabung memang jadi lemah lah budak tu kan. Right, tapi kalau ada satu dominan dan satu lagi lemah, kurang-kurang dia boleh cover. Kalau dominan dengan dominan lagi bagus lah. Betul tak? Sebab tu digalakkan untuk kita berkahwin dengan orang yang mungkin kalau boleh bukan saudara mara lah. Kalau boleh bukan dari kalangan saudara mara supaya untuk mendapatkan genetik yang lebih strong, lebih dominan. Okey, faham ya? Okey, sekarang ada 15 minit lagi. Saya harap awak boleh stay. Okay, bersama-sama kita bincangkan ini. Allele resesif pula, tadi allele dominan kan? Dia diwakili oleh A, B, C hingga Z. Okay, dia dikawal oleh sel dominan. Tapi dominan ni kalau dia kahwin dengan orang yang allele resesif, okey lagi sebab dia boleh cover lagi. Masih strong lagi dia punya kromosom dia tu. Maknanya kalau dia mempunyai kromosom yang ada penyakit, contoh kan, keturunan yang ada penyakit, dia akan jadi lemah bila bergabung. So kalau ada satu tu mungkin kuat, dia punya mungkin antibody ke apa benda kan, keturunan dia tu bagus dari segi kesihatan apa semua, jumpa dengan yang kurang ni, dia masih lagi boleh cover. Kalau dua-dua kuat, it's very good. Okay, alright. Allele resesif pula menunjukkan trait resesif yang dikawal oleh pasangan apabila berpasangan dengan satu lagi allele resesif. Allele resesif diwakili oleh huruf abjad kecil. Okey, trait dominan boleh menggulung lidah. Trait resesif tidak boleh menggulung lidah. Trait dominan cuping telinga bebas. Yang resesif pula cuping telinga melekap. Dia lain sikit kan. Trait dominan mempunyai lesung pipit. Trait resesif tidak mempunyai lesung pipit. Saya tak ada. Okay. Warna mata perang untuk dominan. Trait resesif warna mata biru. Okay. Dominan rambut hitam. Trait resesif rambut perang muda. Okay. Kadang setengah orang nak juga ni blonde ni kan. Rambut blonde. Okay. Trait dominan rambut kerinting. Dominan kerinting. Trait resesif rambut lurus. Okey, penglihatan normal untuk dominan dan untuk resesif ialah buta warna. Okey, boleh faham Okey, genotip, maklumat genetik merupakan pasangan allele yang menentukan sesuatu ciri. Genotip pasangan allele yang menentukan sesuatu ciri terdiri daripada gabungan allele yang seperti yang berikut. Disebut sebagai ini, homozygote dominant.
sepasang allele dominan seperti MM, NN dan RR. Ni very strong lah ni. Okay, dan lagi homozygote recessive. Sepasang recessive seperti MM, NN dan RR. Dan yang ini adalah heterozygote. Heterozygote maksudnya ada sel dominan dan ada sel recessive yang bergabung. Fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip ialah fenotip organisma ialah ciri-ciri fizikal yang dapat diperhatikan pada sesuatu organisma seperti ketinggian, warna mata dan jantina. Fenotip organisma ialah ciri-ciri fizikal yang dapat diperhatikan pada suatu organisma seperti ketinggian, warna mata dan jantina. So sekarang awak faham ya, keadaan fizikal kita ni adalah daripada ibu bapa dan keturunan-keturunan kita sebelum ini. Awak tahu tak kan, saya rasa kita boleh check kita punya keturunan kita daripada mana. Pernah tak awak tahu tentang ini? Okay, kita boleh guna komputer ataupun saya tak silap AI, Artificial Intelligence, lebih kurang macam tu lah kan. Okay, kita boleh guna macam software ke apa, okay, untuk mengetahui kita punya keturunan daripada mana. Tanta awak punya keturunan daripada mana? Daripada Europe misalnya, daripada mana? Tanta daripada Russia, betul tak? Mungkin keturunan awak daripada Afrika. Aduh. Okey ya. Tapi saya rasa keturunan yang dekat-dekat ni, contoh kalau kita duduk kat Asia Tenggara ni, boleh jadi ada daripada Indonesia. Kalau kita kan ada daripada Indonesia, dia boleh trace balik sistem maklumat tu. Sangat bagus. Okey, ini fenotip organisma, ciri fizikal yang dapat diperhatikan ya. Alright. Fenotip organisma ya. Okey, mekanisme pewarisan. Okey, kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Saya sempat tak nak ceritakan benda ni. Cuba tengok ada banyak lagi tak? Ini semua untuk apa, haiwan pula. Tumbuh-tumbuhan ya. Okey, mekanisme pewarisan. Genetik ialah bidang kajian pewarisan gen dan variasi dalam organisma. Kajian genetik dipelopori oleh Gregor Mendel tahun 1822 hingga 1824 dari Brunn, Austria. Gregor Mendel dikenali sebagai bapa genetik dan memperkenalkan hukum Mendel pertama, iaitu hukum segregasi. Segregation maksudnya pengasingan. Okey, hukum Mendel yang pertama, ciri sesuatu organisma dikawal oleh sepasang allele. Dan hanya satu daripada pasangan allele ini akan diwariskan kepada gamet. Hanya satu daripada pasangan allele ini akan diwariskan kepada gamet. Tengoklah. Kalau dapat yang resesif, mungkin dapat yang dominan kan. Siapa dominan? Rambut kerinting kan, itu dominan. Rambut yang lurus resesif tadi disebut. Resesif, rambut lurus. Okey, dan sebagainya. Rajah skema ataupun rajah genetik pewarisan ialah teknik untuk menentukan kebarangkalian sesuatu ciri. Rajah skema ataupun rajah genetik pewarisan, rajah skema pewarisan ataupun rajah genetik ialah teknik untuk menentukan kebarangkalian sesuatu ciri. Contoh rajah skema pewarisan yang menggunakan hukum Mendel dalam menentukan jantina adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 5.11. Okey, so kita tengok ini ya. Ini bagus juga nak belajar kan. Ini pasal genetik ya.
Kita kecilkan sikit. Okey, nampak semua? Okey, pelajar-pelajar nampak. Alhamdulillah anda masih berada di sini lagi. Okey. Okey, itu dia. Ini fenotip ataupun ciri-ciri tadi kan. Fenotip lelaki, bapa, perempuan, ibu. 44 yang 22 pasang tadi kan. 22 pasang kromosom. Itu tidak menentukan genetik. Yang pasangan yang terakhir tu yang menentukan genetik. So, yang bapa ni dia adalah genotype induk, dia ada XY. Okey, yang perempuan 22 kromosom, 22 pasangan kromosom ataupun 44 kromosom ini dia bergabung dengan pasangan kromosom yang ke-23 ni. Tengok sama ada dia XY ke XX. Okey, kalau kat sini awak tengok perempuan adalah XX. Okey, gamet. Kalau tengok gamet 22 tambah 1. 22 tambah okey, ada X, ada Y. 22 plus X, 22 plus X juga ya sebab XX. So kat sini awak boleh lihat. Okey. Katalah dia ambil yang bapa dia, okey, 22X. Lepas tu dia ambil yang ibu dia 22X. Dia jadi XX, jadi perempuan. Yang ini bapa dia ada 22X dan ibu dia pula contribute. Sumbangkan lagi 22X. So jadi 44 dan XX. Perempuan juga. Yang ini lelaki. Sebab apa? Dia ambil Y daripada ayah dia dan for sure X memang sudah tentunya daripada perempuan. Dan di sini lelaki sebab dia ambil yang 22 plus Y dan bergabung dengan 22 plus X. Jadi XY. So dia dapat 2 anak perempuan dan 2 anak lelaki. So boleh faham Alright. So setiap kita ada 44 ataupun 22 pasang. So 22 pasang tu okey dibahagi 2. 11 pasang X, 11 pasang tambah 1 X. 11 pasang ataupun 22 kromosom tambah Y. Ada jadi XY kan? Dan dia tengok dia bergabung yang mana, okey? Alright. So kita ada lebih kurang 2 minit. Okey, ini adalah maklumat berikut perlu ditunjukkan dalam rajah skema iaitu fenotip induk. Apa dia fenotip induk? Ciri fizikal induk seperti lelaki, jantan ataupun perempuan ataupun betina. Ini mungkin binatang kan. Okey, manusia ada, binatang pun ada. Fenotip induk, kedua-dua allele dominan dan resesif yang mengawal sesuatu ciri pada induk. Apa maksud gamet? Semua allele dominan dan resesif yang mungkin ada pada gamet tersebut. Genotip anak, kedua-dua allele dominan dan resesif yang mengawal sesuatu ciri pada anak. Fenotip anak, ciri fizikal anak seperti anak lelaki dan anak perempuan. Nisbah fenotip, kebarangkalian nisbah ataupun peratus untuk sesuatu ciri fizikal pada fenotip anak. So kat sini kena ingatlah sikit kan. Ni dia punya takrifan dia tu. Fenotip induk, genotip induk, fenotip induk, genotip induk, gamet, genotip anak, fenotip anak dan nisbah fenotip. So awak kena tahulah benda-benda ni. Okay. So saya rasa kita sudah pun mencapai masa yang yang telah ditetapkan untuk kita. Saya akan saya akan masukkan bahan pengajaran pada malam ini ke dalam WhatsApp group. Dan mungkin saya akan minta, insyaAllah saya akan minta pihak admin untuk memasukkan
bahan pengajaran ini dalam Telegram juga. Okay. So saya rasa kita berhenti dahulu di sini. Mungkin ke nak sambung lagi? Oh, nak sambung lagi ke dah penat dah nak sambung? Semua kromosom yang ada dalam nukleus. Okay, semua kromosom yang ada dalam nukleus. Okay, betul Huzaifah Ilham. Kromosom ada dalam kita punya, actually DNA ni ada dalam kita punya darah. Betul tak? DNA dalam kita punya, not only darah lah sebenarnya. Dan kita punya cap jari, kita punya kuku, kita punya kulit, permukaan kulit kita kan. Sebab tu kan kalau nak check DNA pun kan, swab. Okay. Alright. Okay. Saya seterusnya nanti kita sambung lagi pada minggu yang akan datang. So saya ucapkan terima kasih kepada para pelajar yang masih lagi berada bersama. Okay, kita jumpa lagi 2 minggu akan datang. Saya harap pelajar-pelajar maju jaya dalam pelajaran anda, terutama dalam bidang sains. Okay. Alright, sekian, terima kasih dan selamat malam. Terima kasih semua.